Testing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi baru mana? Oh ni pengurusi baru. Oh okey Ustaz. Saya usaha ada jawatan kuasa masjid surau Pedas Perdana. Khususnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dikurniakan dengan begitu banyak nikmat yang dikurniakan kepada kita ni. Antaranya nikmat fizikal kita kan, badan yang sihat, tangan yang kuat, kaki yang masih boleh berjalan lagi. Yang ni semua adalah nikmat yang dikurniakan kepada kita. Nikmat material, duit ada, boleh rumah ada, pakaian ada, makan ada, bini ada kan. Jadi semua nikmat yang kita nampak dan juga nikmat yang kita dapat dalam jiwa kita, seperti mana nikmat spiritual, iaitu nikmat iman dan juga Islam. Yang mana nikmat ni lebih besar daripada nikmat-nikmat yang kita nampak ni, yang kita dapat yang dalam hati kita ni. Iman, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah, beramal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni adalah nikmat yang besar sebenarnya tuan-tuan. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan juga Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Dunia ni semua orang dapat. Nabi kata Allah beri dekat semua. Dia suka ke dia tak suka, dia beri dunia tu. Iaitulah dunia yang tadi kita sebut tadi. Fizikal kita, material kita kan. Jadi kita jangan perasan kalau kita sehat ini sampai ataupun kita rasa kita kaya tu Allah sayang mau kita, belum tentu lagi. Sebab Nabi kata Allah beri kat siapa yang dia suka dan siapa yang dia tak suka. Tetapi wala yu'til imana, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi nikmat iman illa liman yuhib, kecuali kepada siapa yang dia suka sahaja. Jadi nikmat yang kita dapat ni, jadi kalau kita itu beriman dengan Allah dan beramal pula dengan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, demikianlah menandakan bahawa Allah sayang dengan kita. Kalau rajinlah kita, makin rajin datang surau, makin rajin kita buat kerja-kerja kebajikan, iaitu apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, membaca Al-Quran, benda itu kita dekat, itu tanda Allah sayang kita. Itu yang pertamalah untuk kita syukur. Dan yang keduanya, kita bersyukur juga kita dipertemukan di dalam majlis ni. Lama dah saya tak datang sini sebenarnya. Rasa malu pula tak datang. Lama tak datang ni sebab PKP kan. Jadi tak bolehlah kita nak lintih-lintih kan. Dah rindu kan. Alhamdulillah saya nampak lagi muka-muka ni. Alhamdulillah sihat semua kan. Tuan-tuan, jadi kita kini berada pada bulan Syaban dah. Kita dah masuk Syaban dah. Jadi kita hari ni 1 ke 2 Syaban dah. 1 Syaban. Jadi hari ni kita dah masuk Syaban dah. Alhamdulillah. Jadi saya petang tadi terjumpa artikel ni. Jadi saya rasa saya pun tak habis baca lagi ni, tapi rasanya lebih baik untuk saya berkongsi sikitlah berkenaan dengan artikel yang ada pada bulan, cerita tentang bulan Syaban. Tajuk dia Syahrul Syaban, bulan Syaban. Artikel ni dalam bahasa Arab lah, yang ditulis oleh seorang Dr. Muhammad Ammarah. Dr. Muhammad Ammarah, dia ni kalau tak silap saya, dia ni seorang profesor lah. Tapi mungkin dia tak pakai title ni mungkin sebab dia keluar daripada universiti kot. Biasa kalau profesor tu Al-Ustaz Ad-Doktor Muhammad Ammarah kan. Tapi dia ni dah meninggal lah, tahun lepas dah meninggal.
Dia ni seorang kibarul ulama di Mesir lah, orang ulama besar di Mesir. Jadi banyak tulisan-tulisan dia berkenaan dengan politik, berkenaan dengan agama di dalam kehidupan dia ni. Banyak sumbangan dia. Okey, jadi saya nak baca sikit tentang artikel dia ni. Boleh tuan-tuan Tuan-tuan rasa nak mengaji lah. Tak apa dah kan? Tahu kan, sebab kita ni alang-alang dah masuk bulan Syaban, kita baca lah. Leleh. Saya sekali bila lalu tu, macam tu lah, bila kita lalu Bukit Uhud kan, takkan kita nak cerita benda lain. Kita cerita tentang Bukit Uhud kan. Lalu Mekah, cerita pasal Mekah kan. Okey. Jadi ini adalah artikel yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ammarah tentang bulan Syaban. Jadi di sini dia bahagikan artikel dia kepada 3 bahagian. Yang pertama, fadail syahru Syaban, kelebihan bulan Syaban. Yang kedua, dia cerita tentang hikmah iktsarun Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-siyami fi syahri Syaban. Hikmah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban. Dan yang bahagian yang ketiga, dia akan cerita tentang khutuwat natawasa biha, langkah-langkah yang kita hendak berwasiat padanya. Wa nahnu ala atabati syahril karim, dan kita kini berada pada atabat, yakni ambang pada bulan yang mulia. Okey, jadi dia mulakan dengan bahagian yang pertama berkenaan dengan fadailu syahru Sya'ban, kelebihan-kelebihan bulan Sya'ban. Okey. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انتباه الناس إلى شهر رجب في الجاهلية وتعظيمه وتفضيله على بقية أشهر السنة، ورأى تعظيم المسلمين لشهر القرآن أراد أن يبين لهم فضيلة بقية الأشهر والأيام. Okay. Nabi SAW apabila dia melihat orang-orang manusia pada zaman baginda ni, mereka antara bulan yang diorang muliakan adalah bulan Rejab, iaitu bulan-bulan haram lah. Rejab, bulan haram ni ada 4: Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4. Jadi bulan-bulan ini masyarakat Arab sangat muliakan. Okey, jadi bila masuk bulan Rejab, diorang ni bila Islam datang dan Islam ra'i benda ni, Islam kata kita teruskan budaya itu, iaitu memuliakan bulan Rejab. Oleh sebab itu bulan Rejab ini dilarang untuk berperang. Sebab itu dipanggil bulan haram. Dilarang menumpahkan darah, haram menumpahkan darah. Jadi apabila pada satu bulan yang diharamkan perkara-perkara itu, lalu perkara-perkara yang baik di dalam bulan itu digandakan pahalanya. Okey. Jadi bila masuk bulan Rejab, orang di zaman Nabi ni, baik Muslim baik tak Muslim, membesarkan bulan Rejab. Okey. Lepas tu orang Islam pula membesarkan juga lepas bulan Rejab tu, Rejab, Syaban, Ramadan kan. Jadi orang Islam membesarkan bulan Ramadan. Okey, jadi Nabi SAW dia cuba nak bagi tahu dekat sini ada kelebihan juga di antara Rejab dengan Ramadan tu, iaitu pada bulan Syaban. Okey, hadis daripada Usamah, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah lam araka tasumu shahran min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Faqala sallallahu alaihi wasallam dhalika shahrun yaghfilu anhu an-nasu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah ta'ala fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Okey, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan." Yakni syahran ni dalam sebulan tu bukanlah full, maknanya hampir full dalam sebulan tu, daripada bulan-bulan yang lain seperti mana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Zalika syahrun." Bulan itu yaghfilu anhu an-nas, manusia alpa, manusia lalai daripadanya, iaitu di antara Rejab dan juga Ramadan. Wa huwa syahrun, dan bulan itu turfa'u fihi al-a'mal, bulan itu diangkat padanya amalan. Amalan-amalan kita ini dalam setahun
dalam setahun punya amalan tu, bulan bila yang angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat bawa jumpa Allah, amalan ni amalan imam sebulan, amalan saya ustaz sebulan. Bila diangkat? Pada bulan Syaban, setahun tu. Ilallahi ta'ala, fa uhibbu, lalu Nabi kata aku suka ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka apabila amalan aku itu dibawa bertemu dengan Allah dalam keadaan aku itu berpuasa, kan. Jadi last kali amalan yang dicatat malaikat di ni tengah puasa, kan. Jadi kan kalau kita bawa buku tu kan, orang tu tengok belakang sekali, oh tengah puasa, kan. Macam itulah lebih kurang Nabi nak amalan dia ditutup ataupun dengan amalan puasa. Lalu wasu'alu Usamata radhiyallahu anhu yadullu ala mada ihtimam as-sahabatil kiram wa tamassukihim bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan Usamah itu menunjukkan bahawa sahabat ini sangat peka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia perasan tu, puasa bulan ni, kan. Kita kalau kenal orang tu kan, dia perasan, kan. Oi, kau ni nampak pagi-pagi keluar, kan. Jadi kita perasan. Yang demikian sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wa bil fi'li kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu sya'bana illa qalila. Dan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada bulan Syaban illa qalila, kecuali sedikit sahaja yang dia tak puasa. Kama akhbarat anhu Aisyah radhiyallahu anha fil hadithil muttafaqun alaihi ala sihhatihi, fil hadithil muttafaq ala sihhatihi, seperti mana yang diceritakan oleh Aisyah di dalam hadis yang disepakati ke atas kesahihannya, yakni disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftir hatta naqulu la yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Aisyah kata, dia ni berpuasa sehingga kita katakan dia ni macam tak pernah ada hari yang berbuka. Maknanya dia setiap hari, Rasulullah tu bila puasa sampai kita nak khabar dia ni setiap hari puasa. Macam itulah maksud dia. Wa yuftiru hatta naqulu la yasumu. Dan Nabi tu kadang-kadang setiap hari tak puasa sampai dia ni tak pernah puasa kok. Macam tu, Aisyah riwayat. Hadis ni kadang-kadang nampak Nabi ni kalau puasa betul, dan kadang-kadang tak puasa, nampak tak puasa. Okey. Jadi bila yang Nabi berpuasa banyak sangat tu, riwayat pada bulan Syaban. Maksudnya Ramadan full lah. Ramadan semua orang full, tapi yang sunatnya banyak pada bulan Syaban. Okey. La budda wala budda min wujudi amrin hamin wara'a hadha at-takhsisi min as-siyami fi mithli hadha ash-shahri, wa hadha ma nabbaha alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innahu syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah taala. Dan tidak boleh tidak, kenapa Nabi berpuasa, kenapa Nabi nak berpuasa sangat pada bulan itu? Kerana dia kata tadi, ini adalah bulan yang yang amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan, oleh kerana itu, okey, fa'amalul ibadi turfa'u fi hadha syahri min kulli 'amin wa tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi min kulli usbu'. Amalan kita secara fi hadha syahr min kulli, amalan kita itu diangkat secara dalam setahun itu diangkat pada bulan ini, pada bulan Syaban ini. Dan amalan mingguan bila diangkat, mingguan pun ada tuan-tuan, bukan setahun sekali yang angkat. Mingguan pun ada, harian pun ada. Mingguan itu bila diangkat pada hari, agak-agak hari apa? Bila Nabi puasa? Isnin mo kami. Diangkat amalan mingguan pada hari Isnin dan juga Khamis. Sebab tu antara sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Antara sebab hari Isnin ni bila orang tanya Nabi kenapa berpuasa, ada juga Nabi kata zalika yaum wulidtu, hari itu aku dilahirkan, kan, hari Isnin. Tapi hari Isnin dan Khamis amalan kita diangkat. Wa raf'ul a'mali ila rabbil alamin ala thalathati anwa'. Dan diangkat amalan kita kepada Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, yakni sekalian makhluk, dalam 3 bentuk. Yang pertama sekali, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat amalan malam
sebelum amalan siang. Dalam sehari tuan-tuan, dalam sehari 2 kali amalan kita dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Amalan siang sebelum malam. Jadi bila start siang, bila start malam. Subuh lah mana subuh start siang. Lepas tu bila pula maghrib. Okey, nanti kita baca hadis pasal benda ni. Wa yurfa'u ilaihi al-'amalu yaumal itsnaini wal khamis, dan diangkat amalan pada hari Isnin dan Khamis. Itu yang kedua. Dalam sehari 2 kali, dalam seminggu Isnin dengan Khamis. Wa yurfa'u ilaihi hadzal 'amalu fi syahri Sya'ban khassatan, dan amalan kita dalam setahun diangkat pada bulan Sya'ban secara khusus. Fadzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-a'mala turfa'u ila Allah Ta'ala raf'an 'amman kulla yaumin. Dan Nabi SAW bagi tahu sungguhnya amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Ta'ala setiap hari. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Silih berganti pada kamu itu malaikat malam, malaikat shift malam, bil laili wa malaikatun bin nahar, dan malaikat shift siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan mereka itu bertembung bila seorang naik seorang turun, bila mereka bertemu pada salat subuh dan juga salat asar. Jadi dia bertemu tu, maksudnya dia tukar shift waktu tu. Summa ya'rujul ladzina tabu fikum fayas'aluhum. Kemudian malaikat yang Nabi nak bagi tahu yang naik tu, alladzina batu fikum, yang tidur dengan korang tu, maknanya yang malaikat shift subuh tadi, yang sampai shift dia sampai subuh tadi, dia tidur dengan kita sampai subuh. Okey, malaikat, so dia naik, dia selisih, dan dia naik bertemu dengan Allah, bawa amalan kita setiap hari ni tuan-tuan. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah dah tahu dah, Allah dah tahu dah amalan kita apa tadi, tapi sajalah nak tanya malaikat itu, kaifa taraktum ibadi. Dia tanya kepada malaikat itu, bagaimana engkau semua tinggalkan hamba-hamba aku tadi. Kalau kita ni macam mana waktu tu, dia tengah lolap lagi kalau kita lah kan. Okey. Fayaqulun, lalu malaikat berkata, taraknahum wa hum yusalluna. Kami tinggalkan mereka tadi dalam keadaan mereka itu sedang bersolat. Yusalluna. Jadi ketika dibawa naik tu, shift tu pun ditukar pada waktu solat. So kita dah bangkit dan kita solat waktu tu. Jadi setiap hari report kita A kan. Itu yang, so bila akhirat tu, dia ni yang selalu dapat A tu. Nampak tuan-tuan. Okey. Ini taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Okey. Dan yang turun tadi tinggalkan dalam keadaan salat, dan yang turun pun nampak tengah salat. Wa hum yusalluna. Okey. Famadza turidu? Okey, lalu yang tulis artikel ni Dr. Muhammad Ammarah, dia kata, famadza turidu ayyurfa'a ila Allah minka. Dan apa yang kamu mahukan apabila diangkat amalan kamu kepada Allah? Bagaimana keadaan yang kamu mahukan? Kan? Nak tengah tidur ke, nak tengah lelap ke, nak tengah tengok TV ke, tengok bola ke, waktu tu. Apa yang kita, bagaimana kita nak amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Innal a'mala turfa'u fayuhibbu an turfa'a wa huwa sha'im. Wa yuhibbu an turfa'a al-a'mala ala ahsani ahwaliha. Nabi SAW dia suka diangkat amalan baginda ketika baginda sedang berpuasa, dan dia suka diangkat amalan itu dalam keadaan yang paling baik, the best kan. Sebab tu ada hadis Nabi beritahu, al-a'malu bi khawatimiha kan. Amalan itu yang kita dok buat ni, yang kita nak penghujung
Kan kalau kita beriuh-riuh hujung jadi mangkuk, tak jadi kan. Tak jadi kan dah tua-tua kita tak nak macam di hujung tu. So begitu juga dengan amalan ketika diangkat kepada Allah, hujung tu macam mana keadaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lepas tu dia tulis madza turidu ayyuhal miskin ayyurfa'alaka ila Allah, kan. Dan bagaimana, apa yang kamu mahukan wahai orang-orang miskin, amalan kamu diangkat kepada Allah. Dia panggil pembaca ni orang miskin lah. Maknanya kita ni miskin amalan, kan? Amalan tak cukup. Macam mana Nabi pun nak dalam keadaan yang the best, walaupun sepanjang hari Nabi itu bagus, ketika diangkat itu pun dia nak terbaik. Bagaimana dengan kita orang-orang yang miskin ni? Antar fa'al malaikatu sahaifan nas ila Allah fala tujad fi sahifatika a'malun hadhihi al-ula. Okey. Kau nak malaikat angkat amalan kau dalam keadaan kosong? Macam tu dia tanya balik kena amal khasisah. Okey. Antur fa'al, itu yang pertama kan. Angkat kosong, angkat tak ada apa, dia tak ada buat apa pun tadi. Duduk je kan. Ataupun kau nak malaikat angkat amalan as-sahaif, maknanya tulisan amalan yang kita buat itu ilallahi ta'ala wa fiha a'maluka, ada amalan, walakinnaha a'malun khasisatun qalilah, amalan itu amalan yang hina ataupun amalan yang terlalu sedikit, kan. Buat tapi macam nak tak nak je kan, bangkit ngantuk-ngantuk subuh hujung waktu baru nak solat. Macam tu ke yang kita nak angkat amalan kita bertemu dengan Allah? Okey, yakni lamma rufi'at al-a'malu wa 'uridat 'ala Allah ta'ala famadha takhtaru li nafsika ay yu'rada 'alaihi. Okey, jap saya nak tengok ada benda yang penting kat sini. Baiklah, salih amal. Okey. Kita terus kepada ada tak? Okey, kita teruslah kepada ushtuhira 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyamuhu fi syahri sya'ban wa anna siyamahu fi sya'ban akthara min siyamihi fi ghairihi fa 'an ummul mu'minin radhiyallahu Okey, yang ni dah sudah kita dah cerita tadi, diulang balik fa ilal ladzina yastannuna. Okey, kita terus kepada, jadi nak cerita tadi tentang apa? Amalan ini, apa kelebihan pada bulan Syaban ini ialah amalan kita diangkat. Kita kini berada pada bulan yang mana amalan kita diangkat. Kita tahu tak bila dalam bulan ni amalan kita diangkat? Tak tahu, kita tak tahu. Ada orang khabar nisfu Syaban? Tak. Bukan nisfu Syaban. Okey. Kita pergi kepada poin yang kedua, hikmatu iktsarun nabiy sallallahu alaihi wasallam minas siyami fi Syaban. Apakah hikmah Nabi memperbanyakkan berpuasa pada bulan Syaban? Okey. Lam yakhtalif as-sahabatu al-kiramu fi halin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahr Sya'ban wa kaifa kana yuksiru as-siyama fihi. Fama al-hikmatu fi dhalika? Okey. Para sahabat tidak berselisih langsung, kan? Maksudnya sepakat para sahabat yang menyaksikan Nabi ini bahawa Nabi itu berpuasa banyak pada bulan Syaban. Itu tidak ada perselisihan langsung. Tak adalah seorang khabar Nabi ni puasa banyak kot. Tak kot, kan? Dia tak macam tu. Dia sepakat. Okey. Jadi apakah hikmah bahawa Nabi itu banyak berpuasa pada bulan Syaban? Okey, kita ambil pendapat waqad zakara al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala fi bayani hikmati iktsar Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-siyami fi Sya'ban anna syahru Sya'ban yaghfilu anhu an-nasu baina Rajabin wa Ramadhan. Okey. Yang pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmah dia berpuasa banyak pada bulan Sya'ban. Yang pertama, kerana bulan Syaban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia sebab dia berada di antara Rajab dengan Ramadan. Jadi kita punya semangat tu biasanya luntur di tengah-tengah tu sebab kita dah pulun pada Syaban. Lepas tu kita nak tunggu Ramadan. So bulan ni boleh buat jahat sikit, sort Ramadan.
nak start balik kan. Jadi dia banyak manusia luntur pada bulan Syaban. Tambah mungkin kita hari ni mungkin kurang sikit dengan Rejab ni. Tambah masyarakat dulu. Rejab memang bulan yang padanya dia orang banyak bersedekah kan, bulan Rejab. Jadi Rejab, so Syaban tu relax, Ramadan pula. Okey. So Nabi dia buat dekat situ sebab dia nak bagi tahu sebab manusia lalai. Okey. Wakathirun minan nasi yazunnu anna as-siyama raja afdalu min as-siyami. Okey, dan wakathirun minan nasi yazunnu anna as-siyama rajabin afdalu min siyamih. Okey. Dan ramai manusia yang menyangka bahawa berpuasa pada bulan Rajab lebih baik daripada berpuasa pada bulan Sya'ban. Lianna Rajaba syahru haramin. Kerana Rajab itu adalah bulan haram. Walaisal amru kadzalik. Kata Dr. Muhammad Ammarah, dia kata bukan macam tu dia. Walaisal amru kadzalik, bukan macam tu. Bahkan bulan Sya'ban lebih, kadang-kadang lebih baik. Okey. Wa fi qawlihi yaghfilu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana dalilun ala istihbabi imaratal awqat allati yaghfilu anha an-nas wala yuftinuna laha. Menunjukkan apa? Menunjukkan apabila manusia itu lalai, apabila manusia tengah malas, kita beramal ketika itu, menunjukkan kelebihan, istihbab imaratan, maksudnya sunat untuk kita menghidupkan amalan ataupun kebaikan ketika manusia tengah malas. Kama kana fi ba'd as-salafi yastahibbuna ihya'a ma bainal isha'aini al-maghribi wal isya' yaquluna hiya sa'atun ghaflah. Seperti mana salaf, yakni sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka itu suka menghidupkan di antara dua isya', iaitu maghrib dan isya'. Kerana kata mereka haitsu yaghfilu aktsarun nasi, iaitu manusia sering lalai kan, maknanya banyak manusia di antara maghrib dan isya' itu adalah waktu dia paling santai. Dan betul kan? Betul. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam sehari ni, waktu TV kemuncak dia bila? Kemuncak TV lepas maghrib lah, betul kan? 8 sampai 9 tu. Sebab tu berita utama segala iklan Oppo, naik apa semua tu, semua dekat situ. Jadi waktu tu paling mahal. Saya tahu sebab company saya ada buat iklan kan. Nak masuk waktu prime time tu, itu panggil prime time tu, 8 sampai 9. Berapa? 500,000 nak masuk iklan dekat situ. Kan dapatlah 2-3 hari. Macam tu punya harga iklan waktu tu. Manusia tengah tengok TV. Okey. Jadi para salafus salih, dia sentiasa menghidupkan di antara maghrib dan isya'. Kerana mereka faham sunnah Nabi ni. Nabi sentiasa nak kita menghidupkan ketika manusia tengah alpa. Okey. Wa kadzalika fadlul qiyami fi wastil laili. Demikian juga kelebihan bangkit di tengah malam. Kan? Di tengah malam, waktu manusia semua tengah tidur dan kita bangkit. Kita bangkit. Yang tu menunjukkan pahala yang lebih sebenarnya, pahala yang lebih dan istihbab, dan disukai, dan disunnahkan untuk kita buat demikian. Haitsu yaghfilu aktsarun nasi 'ani dzikri linshighalihim bin naumi fi hadhihi as-sa'ati wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Kerana kebanyakan manusia, sebab tu bangkit malam ini adalah sesuatu yang sangat dituntut di dalam agama, sebab pahalanya besar. Dan ketika itu manusia tengah, hampir semua manusia, majoriti manusia tengah lalap, tengah tidur. Dah memang tak nak buat apa-apa dah kan, tak nak buat apa-apa. Jadi kalau kita bangkit waktu tu, kita hidupkan waktu tu, kita mendapat pahala yang besar. Sebab tu Nabi sebut ini istata'ta, kalau engkau mampu antakuna mimman yazkurullaha fi tilka as-sa'ah, kalau engkau mampu menjadi orang yang mengingati Allah pada waktu itu, fakun, Nabi kata, lalu jadilah orang tu. Jadilah orang tu. Waktu manusia tengah lemah, kita bangkit tegakkan yang benar, ataupun kita bangkit
membuat amalan, kita benar kita bangkit baca Quran ya. Nabi kata jadilah orang macam tu. Okey. Kan tak, saya pun cerita ni kan. Sebab tu kalau kita tak mampu pun tuan-tuan, kalau terbangkit tu koncing kan, kalau kita tak boleh nak buat apa-apa pun, kita buat apa? Doa kan. Memang malih betul nak sembahyang ni kan, malih betul ni. Doa ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi kata doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi ya Allah, Allahumma ya Allah ampun dosa aku, ampun kan. Jadi kalau doa kita dah tak mampu nak bangkit, kita memang malih betul ataupun kita poning betul kepala hari tu, tapi koncing bangkit ni kan, koncing bangkit kan. Koncing bangkit, tapi doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ada pada malam tu. Bila kita bangkit pada malam tu. Okey, sikit. Wa fi ihya'il waqti al-maghfulu anhu bit-ta'ati fawaidun. Dan menghidupkan waktu yang dilupai ataupun dilalaikan daripadanya taat, baginya ada faedah-faedah. Apa faedah dia? Apabila kita menghidupkan waktu yang orang semua tengah tidur, tengah malih tu, apa kelebihan dia? Dr. Ammarah tulis yang pertama sekali ayyakuna akhfa lil amal. Yang pertama sekali, ia lebih menyembunyikan amalan tu. Amalan itu lebih disembunyikan. Maknanya orang tak tahu. Dan kita ni kadang-kadang kan, kita saya lah kot, tuan-tuan tak adalah kan. Saya rasa bila balik surau tu rasa macam nak pusing dulu kampung tu, nak beritahu kita bawa balik surau kan. Kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Kau tak pergi surau kau? Dia main surau ni kan. Kita rasa macam tu kan. Tapi orang yang macam ni, yang beramal ketika manusia tengah tidur, tengah apa ni, dia lebih menyembunyikan amalan dia. Dia lebih menyembunyikan amalan. Okey. Wa ikhfa'un nawafili wa israriha afdal. Dan menyembunyikan perkara-perkara yang sunat itu dan merahsiakannya adalah lebih baik. La siyama as-siyamu, lebih-lebih lagi kalaulah kita tu berpuasa. Berpuasa ni sebenarnya tak ada siapa pun tahu kita puasa kan. Melainkan kita bagi tahu kita puasa. Tak ada siapa pun sibuk. Kau dah makan kau tak ada dah kan. Mungkinlah kawan-kawan 2-3 orang tu ialah kawan-kawan kita yang rapat bertemu kita tahulah, ataupun ahli keluarga kita tahulah kita puasa. Tapi yang lain tak ada orang tahu dah. Kan? Melainkan kita beritahu, ni boleh nak buka ni. Kita nak bagi tahu kita puasa sama orang. Kan? Jadi kan. Lalu kita berpuasa pada bulan yang orang tak sangka kita puasa, itu lebih menyembunyikan amalan. Itu kelebihannya. Fa innahu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Dan puasa itu adalah rahsia di antara hamba dan juga Tuhannya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis qudsi kan, wa ana ajzi bihi kan. Siapa yang berpuasa itu, dia berpuasa untuk aku yang akan balas untuk dia kan. Sebab apa? Sebab dia puasa tu untuk aku. Dia bukan puasa nak beritahu orang lain ke, nak beritahu dia ni nak diet ke, kan? Bukan. Dia puasa tu sebab aku, dan aku yang akan balas. Walihadza qila innahu laysa fihi riya'un wa kana ba'd as-salafi yasumu sinina 'adadan. Okey, kita cerita sikit tentang orang salaf ni. Kadang-kadang orang salaf ni generasi awal lah. Kita generasi awal. Generasi awal ni lebih terbukti mereka ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia dekat lagi dengan Nabi tu. Dia dekat lagi dengan Nabi. Yang kita yang makin jauh ni, makin lama makin cair mo Nabi. Okey. Dah masuk ke tu? Ke jam ni cepet? Dah masuk Kita azan sikit, saya habiskan sikit je. Boleh kita azan lah sebab dah masuk. Boleh? Azan dulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita nak beritahu bagaimana orang-orang salaf mereka itu berpuasa ketika mana orang lain lalai. Yang pertama sekali, bila kita berpuasa dalam keadaan orang semua lalai tidak berpuasa, kita dapat menyembunyikan puasa kita itu. Orang tak sangka puasa ini bulan Syaban kan. Okey, yang keduanya, apabila kita berpuasa, apabila salaf berpuasa, mereka ni cara nak sembunyikan, kadang-kadang mereka ni bertahun-tahun berpuasa pun, benda tu selalu berpuasa kan, bertahun-tahun amalan Tapi apabila dia keluar daripada rumahnya,
fakana yakhruju min baitihi ila suqi wa ma'ahu raghifan. Kadang-kadang bila dia keluar daripada rumah ni, dia bawa 2 keping roti, 2 buku roti. Dia bawa saja bawa kan. Jadi orang memang bila dia pegang macam tu, memang orang rasa tak wasak dah kan, bawa kan plastik speed mat kan saja kan, tak wasak ni dah. Fa yatasaddaqu bihima wa yasumu, dan dia bersedekah dengan roti itu dalam keadaan dia berpuasa. Fa yazunnu ahlahu annahu aklahuma, dan keluarga dia pun rasa dia ni nak makan tu. Dia bawa keluar roti daripada rumah tu, dia nak makan. Wa yazunnu ahlas suq annahu akala fi baitihi, dan orang-orang pasar pula menyangka dia ni bawa keluar roti sebab dia dah makan dekat rumah, dia nak bagi belen-belen roti lah kan. Kita ada peti ais, ada macam-macam nak simpan. Orang dulu kadang-kadang tak ada tempat nak simpan, kalau ada lebih bawa lah lebih kan kat orang. Okay. Wa kana as-salafu yastahibbuna liman sama ay yuzhira ma yakhfa bihi siyamihi, dan mereka itu suka dengan benda yang dapat sembunyikan puasa mereka. Jadi ini juga kita boleh ambil pengajaran bagaimana orang-orang salaf. Sampai ada pepatah Ibnu Mas'ud pernah kata, "Idza asbahtum siyaman", kalau korang ini pagi tu bangkit pagi dalam keadaan berpuasa, fa asbihu muddahinin, maka korang berpagilah dalam keadaan macam ada minyak-minyak sikit. Muddahinin ni ada minyak-minyak sikit dekat mulut tu ke, nampak macam apa yang makan kan. Nak bagi tahu, nak sembunyikan puasa tu. Tuan-tuan. Okey, jadi okey, yang seterusnya, apa kelebihan dia? Kelebihan kita beramal pada waktu manusia semua lalai kan. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, pahala dia banyak sebab asyaqqu 'alan nufus. Pondok itu lebih susah untuk jiwa kita, lebih susah. Kalau semua orang puasa dalam ni, semua orang tak makan ni, kita boleh tak makan. Tapi kalau semua orang dalam ni makan, kita seorang-seorang duduk tepi, susah kan tuan-tuan? Susah kan. Jadi apabila orang semua tak puasa dan kita berpuasa, kita dapat pahala beribadah dalam keadaan yang paling susah, asyakku. Okey, sebab tu Nabi SAW sebut, saya langkah-langkah ni al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah dalam keadaan susah seperti mana berhijrah kepada aku. Maknanya kalau kita berusaha untuk beribadah, ketika mana yang waktu yang paling susah, Nabi anggap benda tu macam berhijrah kepadanya. Hijrah tu macam mana pula? Hijrah tu macam mana kita nak berhijrah? Macam mana sahabat Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu? Senang ke? Susah tuan-tuan. Susah. Sebab tinggal semua ni. Tinggal apa ada rumah? Rumah 2 pintu kan? Tinggal ada 2 pintu. Kereta 3 biji tinggal. Jalan semata-mata nak pergi dekat Nabi. Besar tak pahala dia? Besar. Dan demikianlah orang yang beramal, beribadah ketika mana orang lain alpa ataupun orang lain lalai. Susah. Kita dapat pahala susah. Okey, yang keduanya, al-ibadatu fil fitnati kal hijrati ilayya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ibadah ketika mana fitnah kal hijrati ilayya, seperti mana berhijrah kepadaku. Fitnah itu apa? Fitnah itu ujian yang sangat berat. Fitnah itu adalah, kita ni orang Melayu kan panggil fitnah kan. Kita tuduhan fitnah kepada saya kan. Fitnah tu bukan tuduh. Fitnah dalam bahasa Arab, fitnah itu adalah satu ujian yang sangat berat. Itu maksud fitnah di dalam bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran. Kita sebut fitnah itu ujian, bukan? Jadi apabila kita beribadah pada ujian, waktu ujian paling susah, ia adalah seperti berhijrah kepada Nabi SAW. Okey, ada kita fahabun Nabi SAW. Okey, kesimpulan. Kesimpulan dia adalah, apa yang penulis ni, dia banyak kesimpulan ni, saya ambil satu je lah. Dia tanya, kesimpulan dia tanya kepada kita, hal anta min ahlil ghaflah. Adakah engkau daripada golongan yang lalai? Dia nak tanya kita ni, kita orang yang ambil kesempatan apabila orang lalai, ataupun kita orang yang lalai tu. Akhil muslim, dia kata al-ghaflatu zalika da'ul akbar. Kelalaian adalah penyakit yang paling besar.
wal khatrul ahmar, dan ia adalah garisan merah, red line, yang jangan lintas, jangan pergi dekat ghaflah itu. Kam ahlakat min khalaiq, dia tanya berapa banyak makhluk yang dibinasakan sebab lalai. Wa kam afsadat min qulub, dan berapa banyak yang telah lalai itu merosakkan jantung. Jantung ataupun hati kita. Dan orang yang suka buat benda yang lalai ini memang rosak, kan. Mula-mula lambat sembahyang. Kan. Azan, tak apalah, let lo, tengok TV ke apa ke. Lama-lama tinggal sembahyang, kan. Kam afsadat min qulub wa saddat an haqaiq, dan berapa banyak disebabkan kelalaian ini menghalang daripada kebenaran. Wasafallahu ta'ala biha a'da'ahu al-kafirina wal-'asatu az-zalimina wa ahlun naril khasirin. Okey, Allah SWT sebut waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ketika mana Allah SWT cerita tentang musuh-musuh dia orang kafir, dan hampirlah kiamat itu. Waqtarabal wa'd itu janji untuk berlakunya kiamat, dan hampir dekat kiamat itu yang benar itu. Fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru, apabila datang kiamat itu terbeliak mata mereka, orang-orang yang kafir itu. Lalu dia kata ya wailana, celakalah kita ni, malanglah kita ni, oh my god, macam itulah, ya wailana, kan. Ya wailana, duhai, qad kunna fi ghaflatin, kita dahulu di dalam keadaan lalai, min haza, daripada petunjuk yang ditunjukkan kepada kita. Bal kunna zalimin, bahkan kita ni bukan sahaja lalai, dan kita ni juga orang-orang yang zalim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya banyak lagi dia nak buktikan lalai itu teruk, tapi saya habiskan dengan ayat ini yang menunjukkan lalai merupakan suatu perkara yang bukan macam tak apalah lalai sikit-sikit, tak. Lalai adalah suatu perkara ataupun penyakit yang sangat besar yang sepatutnya kita jauhi. Okey, jadi saya ingat habiskan dulu setakat ni untuk memperingati tuan-tuan berkenaan dengan kelebihan bulan Syaban. Syaban ni kenapa Nabi begitu pentingkan sangat? Kerana ia adalah bulan, kesimpulan dia apa? Kerana diangkat amalan kita. Dapat pahala lebih tak? Dapat, sebab manusia tengah lalai, kan. Seperti mana bagi contoh tadi, orang tengah tidur, kita bangkit, pahala lebih. Sebab orang tengah lalai, kita beramal. Dan yang kedua, dia adalah waktu yang susah, susah. Bila semua orang makan, kita tak makan, susah. Jadi kita dapat pahala yang banyak pada bulan Syaban. Jadi saya minta maaf sebab tak baca tafsir. Kuliah kita sebenarnya tafsir, tuan-tuan, kan. Ingat tak? Surah apa? Surah Imam ingatlah surah Wadduha, kan. Yang lain-lain pun ingat, pengurusi pun ingat tu. Okey, jadi saya ingat kita habis dulu setakat ni untuk tidak melanggar SOP. Nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qomat azan. Qomat kita solat.